Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab As-Simarul Lazizah. Muka surat 4 baris yang kedua dari atas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bahawasanya mereka itu ditanyakan mereka itu kemudian daripada tanang dikubur mereka itu melainkan jamaah yang tertentu tiada ditanyakan mereka itu, dan bahawasanya mereka itu dibangkit akan hari kiamat dan dihisap akan mereka itu pada mauqif atas segala amal mereka itu melainkan mereka yang masuk syurga dengan tiada hisap. Baik. Jadi sambung pengajian kitab As-Simarul Lazizah. Maksudnya buah-buahan yang sangat sedap. Ala riyadid badi'ah, iaitu pada kebun yang sangat berharga. Iaitu karangan ulama Lingga Riau. Masih lagi tentang rukun-rukun iman. Sebab itulah datang Jibril alaihi salam atas rupa manusia, jumpa Rasulullah SAW, memberitahu tentang 3 perkara penting: iman, Islam dan ihsan. Iman, kepercayaan; Islam, amalan zahir; ihsan, amalan batin. Jadi ulama-ulama bersetuju bahawasanya fardu ain, 3 perkara tadi wajib dipahami oleh sekalian orang Islam, tentang iman, Islam dan hati. Jadi kitab-kitab tentang rukun-rukun iman, percaya pada Allah, hari kiamat, malaikat dan seterusnya, 6 rukun iman, biasanya kita panggil kitab akidah. Ulama-ulama terangkan tentang rukun iman yang 6 tu, dia buatlah satu bahagian ilmu iman, atau dipanggil ilmu akidah, ilmu i'tiqad. Lepas tu kadang-kadang setengah ustaz dia baca kitab akidah. Tak ada fiqh dalam tu, tak ada tasawuf. Itu nak terangkan tentang iman. Jadi bagai-bagai kitab kerana berlainan ulama. Benda yang sama saja daripada Quran dan hadis. Jadi kalau kitab yang ringkas macam kitab As-Simarul Lazizah ni, kitab fardu ain yang sebut 3-3 sekaligus. Dia ada bab iman dulu, kemudian kat lagi bab taharah tu syariat Islam, belakang kat lagi perangai-perangai yang dipuji syarak, iaitu tasawufnya. Itu lepaslah fardu ain kita. Jadi bila sebut beriman dengan Allah, wajib kita faham apakah maksud beriman dengan Allah, lagu mana yang dikatakan syirik dengan Allah. Sampai habis beriman dengan qada dan qadar. Hak ni bila dia kata pada muka surat 2 sambungan, dan bahawasanya, dan tu dipanggil atah. Dia ada maktuf pun alaih ni kalau mengaji hukum dia. Belakang tu dia kata maksudnya, dan wajib pula atas sekalian kita yang sudah akil balik beriman atau beriktikad. Yang ini kita percaya dan pegang sungguh-sungguh di dalam hati, dipanggil iktikad. Kalau percaya dipanggil iman. Faham? Kamu percaya tak ni? Bahawasanya orang akan diseksa di dalam kubur tu. Percaya tak? Percaya. Tapi kalau kepercayaan itu tidak disimpul kemah di dalam hati, dia tak panggil iktikad. Faham lagi? Jadi bila kita simpul kemah kepercayaan tu tentang bahawasanya kita akan disoal di alam barzakh, maka itu dipanggil i'tiqad, satu kepercayaan yang disimpul mati.
Takut kata Wan ustaz ni ngajar iman, hak ni ngajar i'tikad, hak tula je. Nak nama je, lain-lain sebutan, muradih je, lebih kurang. Jadi wajib pula atas kita beriman apa dia? Bahawasanya mereka itu manusia. Ditanyakan mereka itu, kemudian daripada tanam dikubur mereka itu manusia. Wajib. Bila sebut tentang iman, maka tak boleh kita nak beri pandangan-pandangan sendiri, tak boleh. Kalau fiqh boleh tewi pandangan. Tak, masalah derma yang sepatutnya begini, saya rasa begini sepatutnya. Kita nak buat mihrab baru, ataupun orang tokak khutbah baru, beri pandangan tu lain. Ini masalah akidah, masalah iman. Maka dia kena ada dua sumber yang asal saja, Quran dengan hadis. Ulama membimbing cara memahami ayat-ayat tentang iman, dan ulama membimbing kita cara memahami hadis-hadis tentang iman. Sebab tu dalam kitab-kitab mereka banyak pandangan-pandangan ulama. Tu boleh. Faham? Jangan kita ni cak ayang. Aku rasa gini lagi. Soal kubur. Jangan tebang. Kalau bola tak apa. Aku rasa kena tiang dulu. Nampak saya kena tiang. Tu lain. Pasal apa wajib kita kena beriktikad bahawasanya manusia ni akan ditanya? Kerana dua-dua ni disebut dalam Al-Quran dan hadis. Masalah iman cukup sahaja. Kalau tidak ayat Quran, hadis. Wajib beriman dah. Tak mesti dua, ayat Quran dan hadis. Kadang-kadang dalam ayat sudah ada, dalam hadis pun ada. Memadai dengan ayat. Hadis mentafsirkan lagi. Kadang-kadang tak disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Wajib beriman. Jadi tentang manusia ni mati, akan mati bila sampai masa, hak tu semua orang percaya. Kerana itu alam dunia. Adapun disoal di dalam kubur, itu bukan alam dunia. Itu alam barzah. Bila sebut alam barzah, dia masuk alam ghaib. Maksudnya alam ghaib, alam yang panca indera kita tak ada nak capai. Mata kelih tak nampak, tangan pegang tak ada rasa, tiung tidak bau, apa yang berlaku di alam barzah. Adapun mati bau langgar lagi berat pecah pada mampu ras itu, bawa tayar lagi. Nampak tak kelih? Nampak. Siap orang boleh ambil gambar lagi. Itu alam dunia. Oleh kerana barang tu bukan gaib, matinya manusia langgar lagi, lemah terjun air naik mayat buah patah, orang tak percaya Tuhan pun percaya. Faham? Pasal mereka nampak dengan mata. Faham tak lagi? Komunis pun percaya. Set-set makan kelawar buang. Nampak tak? Tak percaya Tuhan, percaya pasal tu. Tu bukan barang gaib. Dan yang Nabi kata kamu semua akan mati, itu bukan nak ajar kita. Faham? Innakum satamutun. Hei, kamu semua nanti akan mati. Apa maksud Nabi kata begitu? Itu bukan nak ajar. Dia ajar ni benda kita tak erti. Baru ajar. Adapun manusia, tahu tak dia akan mati? Tahu tak? Jadi Nabi kata bukan ajar. Pesan takut tak ingat. Faham? Ajar lain, pesan lain. Faham? Ajar orang dah reti. Khabar nak suruh jadi reti. Faham? Pesan orang reti belaka dah. Semua orang tahu dia akan mati. Batok mereka dalam hutan pun tahu dia akan mati. Betul tak? Jadi Nabi pesan supaya jangan lupa. Ada pun hak ni ajar barang yang kita tak tahu. Barang alam barzah, alam gaib. Akan ditanya. Sekarang ni kita boleh tak orang tanya kita tak mau jawab? Boleh tak? Boleh? Banyak orang tanya dalam Instagram, dalam Facebook orang tanya dia. Dah mau kerja benda ni. Adalah. Hak tu jawab secret. Hak tu jawab rahsia. Bebas, ada masalah. Tapi kalau marabbuka, siapa Tuhan kamu? Adalah. Apa? Maksudnya. Faham lagi? Tak boleh. Faham lagi? Sama ada menjawab atau tidak dapat menjawab. Hari kiamat tu akhir ni tanya pula. Dua kali soal. Soal di alam barzah, soal di alam akhirat, iaitu padang mahsyar.
Adakah orang beriman kena soal? Ya, iman beriman kena soal. Dan orang kafir khilaf ulama. Pandangan yang paling kuat akan disoal juga. Akan disoal. Akhirat pun begitu juga. Orang beriman akan dihisap, orang kafir pandangan yang paling kuat, paling ramai juga akan dihisap. Datang kepada kita bahawasanya Nabi sebut sekejap lagi lepas mu balik rumah, tanang kawan mu mati ni, faham? Dia akan kena tanya. Itu contoh dalil nakli dia. Faham? Bukan agak-agak Nabi khabar jelas tubik ke mulut Rasulullah SAW. Para sahabat apa? Ulama-ulama hadis tulis dalam kitab masing-masing. Waktu Imam Bukhari buh dalam sahih dia, jadi sahih Bukhari. Faham? Padahal sahih Nabi, kan sahih Bukhari. Faham? Imam Muslim buh dalam kitab dia, jadi sahih Muslim. Abu Daud buh dalam kitab jadi Sunan Abu Daud. Faham? Asalnya sabda Nabi SAW. Jadi selesai pada sahabat-sahabat tanam, seorang yang meninggal dunia, maka Nabi pesan. Nampak? Sahabat dia selesai tanam je. Lepas berkata tanah je. Nabi pun kata, istaghfiru li akhikum. Tolong minta keampunan Allah bagi saudara yang baru kamu tanam ini. Tolong minta keampunan Allah. Nampak lagi? Sebab tu orang duduk kubur kejar. Orang tak tembak lagi gitu. Dah wajib minta doa kepada mayat? Tidak wajib. Tapi satu perkara yang jadi sunnah yang dipesan oleh Nabi SAW. Istaghfiru. Tolonglah kamu. Istaghfiru. Ada wa situ. Tolonglah kamu semua. Minta ampun Allah bagi mayat saudara yang kamu baru tanam ini. Penting tak? Penting kan? Orang bodoh dia kata kan ni, dah am dia yang mati dah. Mati dah tu. Sesat dah bagian dia. Mung tu tak selesai, tak pergi ngaji, bodoh. Faham lagi? Kalau mu belajar kamu cakap gitu. Orang baca doa, dia ada sebab. Nabi pesan. Tu kata. Orang duk tengok kuliah, tengok gusti. Faham tak? Nak ngajar orang. Dia kata sesat dah, duduk am dia. Duduk tak kubur. Duduk berdoa lah, duduk apa dah. Tunggu balik lah. Tanam balik lah. Serah pada Allah. Sedap ayat. Kawan dia tengok, betul juga. Susah dah masalah dia. Ni jadi, sebab tu kita kena serah pada ulama. Baca doa ni hak agama. Serah pada ulama. Kalau mozaik kita pecah, kita tak serah ke ulama. Kita panggil tukang mozaik. Betul tak? Dia ada bidang dia masing-masing. Faham? Jadi bab berdoa kepada orang mati selepas tanam, ini bab agama. Faham? Pemekong tak boleh cakap banyak, lepri bola tak boleh masuk capur, Dana Menteri tak boleh masuk capur. Betul tak? Ulama. Batu Ezah wacah kereta orang nak wedding dengan stay ke dengan temaga. Ulama tak boleh masuk capur. Faham lagi? Itu bukan bidang dia. Betul-betul? Tokek Ezah. Faham lagi? Dia ada bidang masing-masing. Kita dalam bab-bab lain kita serah ke pemain dia. Bab agama lawan ulama. Bala tu. Nabi kata istaghfiru li akhikum. Tolong. Kalau orang ngaji nahwu, dia kena di huruf sin tu. Faham? Tolong minta ampun akan Allah bagi saudara kamu yang menjadi mayat ini. Nampak? Dan dalam hadis ini juga menjadi dalil tak boleh minta ampun bagi orang kafir. Kerana hadisnya berbunyi li akhikum. Tolong minta ampunkan Allah bagi saudaramu ini. Apa makna saudara kamu? Saudara bidin seagama. Jadi kalau agama lain tak boleh minta ampun. Boleh atau kubur. Dia masuk Islam, mak ibu bapa dia Hindu lagi, ibu bapa dia Buddha lagi, ibu bapa dia Kristian lagi. Faham? Tak boleh minta ampun. Pasal sudah mati. Tapi dia nak atur mayat mak dia Hindu Buddha tadi ke kubur, boleh. Kerana itu tidak dilarang. Faham? Kita buat ni apa yang tidak dilarang. Apa yang dilarang tak boleh.
Ada pun meminta ampun bagi keluarga kawan-kawan yang mati dalam keadaan kafir, tak boleh. Nah, kerana yang boleh istaghfiru li akhikum. Mintalah ampun kamu akan Allah. Minta Allah tu berikan ampunan li akhikum. Faham? Bagi saudara kamu sini maksudnya fiddin, bukan makna saudara mana adik-beradik, seagama ini. Nah, kita pergi kubur ada minta ampun ke si mati? Ada. Duk buat atas tu, duk tak belendang. Bom. Asal tu daripada ular, dok kata daripada kelawar nyakit ni. Asal ular, cocok ular. Duk bah atas kubur. Faham? Kelawar seko, ular seko. Boleh nak bahas kat gil lepas tanang. Faham lagi? Tubik pada kawasan perkuburan cakap hal dunia. Nah, kenapa bila pergi kubur apa tujuan? Fa innaha tuzakirul akhirah. Pergi kubur ni tujuan ingat pada akhirat. Muduk cakap Toyota Corona. Faham penyakit baru. Faham? Tu cerita habola, ni cerita jawatan boleh buka. Oh ni TTC debu. Faham lagi. Kita tak pergi lagi. Tapi kedua kali lah lalu dengan kereta kot biar tu. Kan dia boleh lalu kan? Yang bangunan. Memang dengan semi berkembur kali. Nak? Alah, ulu tunggu dah. Nak? Dapat pasal dok. Itu dok kepeng. Nah, jaya mudah beli dah. Ni mahal dia jaya kan ni. Sogo ni sogo. Sogo tinggi kirik dia. Nah, jaya wajib budak 25 ya. Wajib budak-budak umur 10 tahun. Pasifik 35. Kalau sogo 60 lah. Nah. Bapa minta ampun bagi saudara kita yang kita tanam. Fa innahu al-ana yus'alu. Maka sesungguhnya mayat yang kamu tanam ini, saudara kamu ini, al-ana, sekarang, yus'alu, akan kena tanya. Jelas lagi ya? Jelas. Jadi wajib bila Nabi dah sebut dengan jelas, kita jadikan sebagai i'tiqad. Nah, hadis yang dipertikaikan sanadnya, kita tak jadikan i'tiqad. Faham? Kita sampaikan sebagai kisah dan sebagainya saja. Tak? Ini hadis tentang kepercayaan. Tentang alam barzah. Nabi tak sebut nama malaikat. Nabi kata fa innahu al-ana yus'alu. Maka sesungguhnya mayat ini sekarang, al-an makna sekarang, yus'alu. Ulama-ulama lughah dibahas. Al-an mana sekarang, yus'alu, akan kena tanya. Maka ditafsirkan dengan sesungguhnya mayat yang kamu tanam, saudara kamu ini, sekejap lagi akan datang malaikat menanyakan dia. Itu terjemah panjang. Nampak? Selesai hadis. Yakin tak kita? Yakin? Pasal Nabi yang apa? Bukan YB. Nah. Hadis yang lain pula, datanglah dua malaikat. Ja'al malakani. Nabi sebut je lah, Ja'al malakani. Datanglah dua malaikat. Malaikat mana? Munkar dan nakir. Kata setengah ulama, pandangan ulama, munkar dan nakir dua-dua bertanya, dua-dua mengazab. Pandangan yang kedua, munkar yang bertanya, nakir yang mengazab. Yang tukang katok. Tak kira lah pandangan pertama atau kedua. Kita tak mau kena katok. Hak mana seorang katok atau dua-dua katok, balik awal belakang kita. Dalam kitab hadis yang lain, bahawasanya suaranya seperti peti. Peti bukan guruh. Peti bukan hujang. Faham? Peti kapang, gegar bumi. Bumi gegar. Bukan zin. Suara bertanya tu seperti halalintar, peti. Nabi tak sebut halalintar. Itu terjemahan. Ada setengah kitab Jawi terjemah halalintar.
Ada setengah kitab Rumi terjemah peti. Peti kuat. Faham? Hadis yang lain pula sebut jelas soalannya bocor. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Faham? Wa man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Wa ma dinuka? Apa agamamu wahai mayat? Wa man ikhwanuka? Siapa saudara maramu yang sebenar di dunia dulu? Wa ma kiblatuka? Apakah kiblatmu masa kamu hidup? Nampak? Wa ma imamuka? Apakah yang menjadi panduan hidupmu? Nah, bocor tak soalan? Bocor. Kalau SPM bocor, semua luluh belaka. Tapi soalan kubur walaupun sudah bocor 1400 tahun, soalan-soalannya ramai yang tidak akan luluh. Kenapa? Kerana jawab dengan amal. Faham? Mungkapir pada Allah tak boleh jawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Nah, tak kira parti apa pun. Nah, orang ni orang Islam dia buat musuh, orang kafir dia buat sahabat. Alah pelik sungguh. Nah, makan kedarah benda bodoh gitu. Nak lawa. Jangan je mak. Tidak terlepas melainkan orang-orang yang Allah kehendaki. Tak. Bila soalan suara macam peti Allah bayang. Nak anak kita askar tu orang baris. Nah, kuat suara dia. Pembarisan tu kan? Gegar padang kawat. Suara dia. Tak usah hak padang kawat lah. Anak kita dah hak sekolah tadika tanya kita. Bang, ayah, rukun tayamum berapa? Subik tahi kita nak jawab. Tahu tak? Nah, sunat kali lagi ya. Rukun tayamum tak tahu apa? Tak boleh jawab. Padahal anak kita tanya tadika. Toki. Syarat sah masa berak apa perkara? Tubik tahi toki. Tak boleh jawab. Nak jawab kau ni dah tak ada ilmu. Tahu tak? Tak ngaji rukun istinja. Berapa je mak rukun istinja? Dah. Duduk depan kali rapat meja. Hak belakang tu cakap banyak. Nah, nak malang rapat dekat meja mu. Dak tahu juga. Nak. Kalau anak kita tanya dah. Kita apa kiblat tak tak kira jadah ikut sejadah. Ikut sejadah apa wisuti tak perlu tak kira. Nah, anak kita hak tadika tanya kita pun kita terhagih-hagih nak jawab. Bayangkan yang bertanya itu malaikat. Pada tangannya dalam kitab hadis kata tongkat pemukul daripada besi. Faham? Dalam musnad dalam Sunan Baihaqi diletakkan di atas gunung, tokak tu kalau katok acur gunung. Nampak? Pegang tokak ayung nak ayung. Tak boleh jawab benyung ayung. Dia tak khabar kepala kita. Kalau gunung pecah. Sakit tak kena? Kalau kepala kita. Tak usah tukang ayung tu mungkar wa nakir, malaikat yang sangat gagah. Suruh anak kita dah. Jangan hak 6 tahun, hak 4 tahun. Nah, cucu dia ambil toki, dia ambil tukur je, tak pada toki. Tak usah tukur muka nakir tu, tukur orang nukang dah, hak besi, faham? Cik ayung kali atas kepala toki. Kalau tidak ICU tahlil. Tahu tak? Bayangkanlah hak muka nakir pegang, hak ayung atas kepala ahli kubur, orang yang duduk di alam barzakh. Faham lagi? Sebab itulah kita perlukan rahmat Allah. Jangan berasa amal kita banyak. Dah. Dah suara macam peti. Suara macam peti sekali tanya gegar. Faham? Hadis yang lain bila bertanya mulutnya keluar api. Mulut tu api.
Bang, mana kalau kereta exhaust tu biar api power kan? Bong, tu biar api kat belakang. Lamborghini, Ferrari. Bang, kenari tak biar api. No, tu biar asap hitam itu. Nah, kalau Ferrari tu biar api belakang. Lebih kuatnya dia punya kompresor api tu dalam blok, lebih kuat exhaust. Betul tak? Jadi kalau tu biar api maksudnya sangat berkuasa. Nah, tengok orang main bola, nak tentang kapung, atau lawan bola ke apa ke, piala MPKK, pi belakang, kalau hujan betul, dah betul hujan, dak kan main bola, betul tak? Mana betul hujan? Kalau betul, bang, bang betul, ngelai peri tembok, lagi, permainan ditangguh kepada hari esok cuaca tidak mengizinkan. Hujan main lagi, mari betul tak main apa. Nak, pada menggegor kepala ni. Yang mana bahan peti tengok YouTube, tengah main bahan peti. Betul tak? Golek lagi habis. Ni suara seperti peti. Kalau orang beriman, dia dapat menjawab. Iman dia benar, akidahnya sahih, dia dapat menjawab. Dalam kitab hadis, yang dapat menjawab, lalu diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Tegi patah, kita tengok Pulau Bidung, 27 kilo. Napa? Pulau Redang, 40 kilo. Napa? Pulau Perhentiang, tengok. Kalau kata geduk, tak apa nampak. Kabu gitu. Kalau cerah molek, nampak Pulau Perhentiang. 80 kilo. Betul tak? Jadi, bos 100 kilo lah. Jauh mata memandang. Nak 100 kilo, 100 kilo. Betul tak? Jadi lebih kurang sejauh mata memandang diluaskan kuburnya. Bila selepas dikepit sekali oleh kubur, hadis sahih, sekurang-kurang dikepit sekali. Dan sahabat Nabi pun tidak terlepas daripada kepit kubur. Cuma ulama beri pandangan. Kepit kubur kata orang beriman itu kepit seperti ibu memeluk anaknya. Bagaimana rasa? Wallahu a'lam. Lalu diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Yang tidak dapat menjawab dua golongan, orang kafir dan munafik. Dikepit oleh bumi sehingga berselisih tulang rusuknya. Itu sahih. Dah hak dia nak soal dia ni keyakinan dan amalan kita yang orang tak buh dia ni. Orang ada berebut benda dia ni. Dunia, piti, kesenangan, ekonomi, betul tak? Hak tu dak berebut. Dunia tak apa, tak salah, jangan berebut. Kalau jenis berahi duk humung ke dunia saja tu jenis anjing. Anjingnya. Betul tak? Ad-dunya jifah wa tullabuha kilabun. Dunia itu bangkai yang berebut duk humung anjing-anjing. Kita jangan jadi anjing. Kelawar tak apa dah. Ini tak dia anjing berat tenang. Dalam hadis sahih yang lain, sebelum datang Munkar wa Nakir, datang malaikat Ruman nama dia. Kalau orang tanya kita, ada malaikat benda nama malaikat yang sebelum Munkar Nakir datang kepada ayat Ruman. Malaikat Ruman. Datang kepala, ada sujud, datang ke tangan, ada zakat, datang ke bawah, ada haji. Semua itu yang memberi menjadi saksi kebaikan satu jenazah di alam barzakh. Melainkan jamaah satu kumpulan yang tertentu, tiada ditanya akan mereka itu satu kumpulan. Jadi ada sebahagian orang satu kumpulan yang tidak akan ditanya. Nak khabar kumpulan mana, pandai-pandai tak boleh. Aku rasa ni kot. Dah. Semak kitab-kitab hadis. Jadi datang kepada kita nas yang antara VIP
very important person, yaumul kiamah tidak ditanya pada alam barzakh, iaitulah para rasul dan para nabi. Nampak? Tak ditanya. Lagi kanak-kanak yang mati kecil. Kanak-kanak. Sekalipun anak kepada orang kafir. Mak dia Hindu, ayah dia Kristian. Dapat anak umur 3 tahun, langgar di kereta, mati budak. Itu bukan kafir, itu anak orang kafir. Anak bagi bapaknya orang kafir. Anak tidak kafir. Apa? Tak kafir dah, dia anak orang kafir kan? Dah tu tanah kubur kafir. Walaupun 3 tahun, tanah bukan agama. Bukan. Bila kita tanah kubur Kristian, jadi Kristian. Kan? Tanah syariat. Faham lagi? Ayah Buddha, mak Buddha, tu anak 4 tahun mati lemah. Orang panggil mayat anak itu anak orang kafir. Dan mayat tu, mayat tidak kafir. Faham lagi? Budak tak ada kafir. Nanti lu anak orang kafir lu. Anak faham dulu, faham. Yang kafir ibu bapa dia. Ada pun budak-budak, anak orang Islam, anak orang kafir, semua tu suci. Maksud suci bukan pakai pamper. Maksudnya hatinya suci. Dalilnya Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jelas itu. Setiap bayi, kullu tu, kullu ada dua. Satu bermakna jami', makna sekalian. Ada juga kullu bermakna ba'diyah, makna sebahagian. Kullu pada hadis ni makna semua. Kullu mauludin, semua baby. Tak kira anak apa dia pun. Ayah dia kafir apa pun. Yuladu, dia lahirkan alal fitrah, atas keadaan suci hatinya. Maksud suci ini bersih daripada akidah yang menyesatkan, bersih daripada dosa. Maknanya bila orang yang bersih daripada akidah menyesatkan, maka dia muslim. Bersih daripada dosa, tafsiran daripada hadis yang lain. Nabi kata rufi'al qalam an salasin. 3 golongan tidak ditulis dosanya, kalaupun dia buat benda berupa dosa. Yang pertama, anisabiyyi hatta yahtalima, iaitu kanak-kanak yang baru lahir tidak tulis membuat dosa, berdosa, sampailah dia balik. Nampak? Jadi anak-anak yang mati kecil sebelum balik, lagu mana keadaan matinya sekalipun, tidak akan disoal di alam barzakh. Ingat tak? Ingat sampai bila-bila. Ilmu ni kena ingat. Tahu tak? Angguk dah ingat pula. Banyak lagi ilmu nak mengaji. Tidak akan ditanya. Kerana apa? Kerana tidak ada dosa pahala. Bahkan semayang mayat, kalau kanak-kanak mati, tak ada Allah ma'fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kalau balik dah, Allahumma a'fillahu. Takbir yang ketiga tu tak? Takbir pertama Fatihah, takbir kedua selawat Nabi, takbir ketiga doa mayat. Allahumma a'fillahu, kalau pun Allahumma a'fillaha, ya Allah berilah keampunan bagi mayat ini. Nampak? Allahumma a'fillahu warhamhu, dan rahmatilah dia. Wa'afihi, dan maafkan dia. Wa'fu anhu, jangan ambillah balas atas segala kesalahannya ketika hidup. Apa? Dia sudah balik, sudah dikira ada dosa pahala. Tapi kalau mayat kanak-kanak tak balik ke mana? Ada tak Allah ma'fillahu? Tak ada. Faham lagi? Allahumma ja'alna furutan li abawi yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikan kanak-kanak ni sebagai satu harta simpanan saham bagi bapaknya pada hari akhirat.
wasakil bihi mawazinahuma, ya Allah jadikan kematian kanak-kanaknya ini lebih beratlah timbangan kebaikan dua ibu bapaknya. Betul tak? Ha? Kanak-kanak mati, orang tak baca talqin. Talqin lepas mati. Talqin ada dua. Ketika dekat nak mati, nak la ilaha illallah, kata ke orang nak mati. Betul tak? Hak tu ijma' ulama. Okey. Yang kedua at-talqin ba'da dafni. Talqin lepas tanam. Hak ni mazhab Pak bagi dua. Dua mazhab tidak sunat talqin selepas tanam. Tak sunat. Bukan haram. Tak sunat. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Okey, ingat ada lepas mati. Mazhab yang kedua sunat baca talqin lepas ditanam. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Muka kitab fiqh pak mazhab mana pun ni. Kalau dia kata lain, salah jatuh. Okey? Baik, kita ambil hak dua ni. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Sunat baca talqin selepas tanam. Betul tak? Sunat bukan wajib sunat. Pun tidak sunat baca talqin kalau mayat itu kanak. Apa? Tak ada dosa. Baca talqin ni benda nak peringatkan mayat itu, nak apa yang dia hidup dari itu atas agama apa, atas akidah apa, supaya tetap bila dia berhadapan dengan fitnah kubur nanti. Itu tujuan talqin. Faham tak ke? Kita baby mati talqin. Dah tahu kala tak imam. Hey baby. Kejap lagi datang malaikat bertanya kepadamu. Baby kata, "Tuk, minta ngaji ke?" Mana ada baca talqin kanak-kanak? Ingat dah? Baca talqin yang sudah baligh. Siap tahlil. Faham tak? Tahlil ni gini, kita panggil siapa pun di mana saja hukumnya harus. Yang haramnya kita beriktikad itu suatu kewajipan. Kerana pegangan itu salah. Kita ingat ini sebagai sunnah, itu tak betul. Ditanya kepada mufti Mesir. Syekh Nasir, Dr. Nasir Farid Wasil. Mufti Mesir yang lepas. Yang dibuang, dipecat oleh kerajaan Mesir daripada menjadi jawat mufti kerana dia memfatwakan haram tandingan ratu cantik di Mesir. Itu kena pecat. Berani tak dia? Berani ya kita. Kalau kita tak? Boleh apa benda ni Cambridge tu nengok gitu jangan. Dah biar bahas seorang. Jadi kita membaca, berdoa untuk orang yang mati, hukumnya harus di mana saja. Mu nak panggil majlis tahlil ke majlis doa ke anda mu. Hukumnya harus. Kerana tidak ada larangan. Ada setepah, tengah tepat dipanggil katik. Main katik kali mana ni? Dipanggil katik. Ada setengah tepat dipanggil tahlil. Betul tak? Kalau Indonesia dia panggil tahlilan. Kita di tengah-tengah. Tidak over sampai taraf mewajibkannya dan tidak sampai membida'ahkannya. Faham tak ke? Buat, maka tujuannya kita nak minta ampunkan kepada si mati. Jadi bila sebelum kita minta ampun, kita mulakan dengan memuji-muji Allah dengan bagai-bagai zikir. Hukumnya harus. Itu fatwa Syekh Nasir Farid Wasil. Mufti Mesir, kan boleh? Mesir. Betul tak? Ni tak orang budak kanak-kanak. Dan kanak-kanak itu menjadi harta yang menguntungkan ibu bapaknya di akhirat. Betul tak? Tiba-tiba tahlil kita 7 malam. Habis 4,000 lebih. Tidak salah, tapi nak minta ampunkan si kanak-kanak tadi. Situ tak betul. Kerana tidak ada ilmu. Orang tak marah ke tu imam, biar ada ilmu. Betul tak? Bila kena ada ilmu belaka,
jadi comel. Nah, comel lah tu. Dah kita dengar tak dia disoal di alam barzakh? Tak dengar. Kita tahu ni hadis bercerita. Hadis bercerita. Antaranya lagi, kata ulama, orang gila. Gila ke mana? Orang gila maksudnya daripada dia dilahirkan, dia lemah akal. Faham? Yang bila dia sudah dewasa balik sekalipun, dia tidak berfungsi akal. Faham? Dia tidak ditanya. Kenapa? Kerana Allah ini maha penyayang. Dia bukan maha zalim. Faham? Ada pun yang gila sudah dewasa, contohnya umur 15 dia balik, umur 20 dia gila. Kalau gila umur 20 itu bukan dia yang buat, seperti aksiden. Umur 20 aksiden, otak mereng, jadi ngaruk ngabang kali cakap. Nak, bila dah umur 3-4 ibu bapa meninggal, tak ada orang nak cara, jadi tidur dengan terawa kali. Orang panggil orang gila tak? Orang gila tak panggil tak? Yang itu dia akan disoal daripada umur 15 sampai 20 saja, 5 tahun. Apa yang dia buat? Lepas dia aksiden, angkat dia tak berfungsi itu, tidak disoal. Faham lagi? Ada pun gila yang dia buat atau gila yang haram. Contoh. Contoh gila yang dia buat, dia ni kejar ke harta, main saham. Mula-mula hutang 50,000. Dah hutang 50,000 ni, nak hutang lagi. Dah gada tanah tua 11 ekar. Gada segala harta bini dia pakai barang kemah tubuh kat 80,000 gada habis. Boleh 350,000, masuk lagi sahang dia. Nak hutang pula lagi. Tiba-tiba sahang dia itu jatuh. Ramai jadi gila. Faham tak ke? Maka gila tu dia tinggal semayang, katakan dia jadi gitu umur 20, hak belum gila pun disoal, masa gila pun disoal. Atau gila haram tadilah, dia buat benda yang haram. Jenis syak minyak tina. Jenis main ketum, jenis main pay kuda, pay kelawar, pay babi. Isak gang. Jadi gila. 20 tahun dia gila isak gang, 20 tahun tu tinggal semayang, 20 tahun disoal, 20 tahun dia azab. Ada arah. Dan bahasanya mereka itu dibangkitkan pada hari kiamat. Kita tu wallahu alam. Ada soalan tak?